Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini cikgu sambung dengan tajuk hukum indeks. Kita akan belajar hari ini hukum indeks. Okey, dalam kotak ni ada beberapa hukum indeks. Ya, ni secara ringkasan je lah. Okey, tapi hari ini cikgu akan ajar kamu dua hukum ni sahaja nah. Okey, pendaraban indeks dan juga pembahagian indeks. Kita tengok nah, kalau darab indeks, tengok asas dia sama. Okey, ni A, asas dia. Okey, indeks tak sama lah kan. Okey, jadi kalau asas yang sama, dia akan jadi, jawapannya akan jadi asas yang sama. Kemudian kita kena tambah dia punya indeks. Ni M tambah dengan N. Ini jawapan dia. Kalau bahagi pula, okey, bahagi asas yang sama, kita kena tolak M tolak N. Okey, mari kita tengok beberapa contoh dia lah. Okey, yang ni. Kemudian yang lain ni. Okey, buku teks kamu muka surat 6. Okey, kita akan belajar hukum indeks. Di mana okey, pendaraban ni pendaraban berulang lah ni. A asas yang sama kan. Okey, A kuasa M. Okey, darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Ni sebagai contoh dia. Ringkaskan setiap yang berikut. Jadi kita hanya ringkaskan sahaja bila soalan soalan kata ringkaskan sahaja. Tak perlu kita mencari nilai lah. Okey, jadi nak ringkas dia 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. Kita tengok nah, dia punya asas dia sama, 7 kuasa dia 2 dan 3. Jadi melalui hukum indeks kita tahu bahawa A kuasa M darab A kuasa N sama dengan A M tambah N. Jadi 2 tambah 3 ni jalan kerja dia nah. 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3 sama dengan 7 2 tambah 3 sama dengan 7 kuasa 5. Okey, kita tengok B. B kita ada asas 0.2. 0.2 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 4 darab 0.2 kuasa 5. Okey, dia jadi 0.2. Okey, dalam kurungan sebab ini adalah nombor perpuluhan. Okey, kuasa dia 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 0.2 kuasa 11. Okey, C. C ni adalah dia ada pemboleh ubah nah, dia ada pemboleh ubah 2K dan juga 4K. K ni pemboleh ubah. Kita tengok ni nombor. 2 dan 4 adalah nombor lah. Ni K adalah pemboleh ubah. Jadi kalau kita dapat soalan macam ni, nombor kita kena darab dengan nombor nah. Ni nombor kita kena darab dengan nombor. Jadi 2 darab 4. Okey, K kuasa 2 darab K kuasa 3. 2 darab 4 sama dengan 8. K kuasa 2 tambah 3 sama dengan 8 K kuasa 5. Okey, D. Soalan D. Kita ada 3M kuasa 4 darab 1/6M kuasa 5 darab 12M. Okey, 3 darab 1/6 darab 12. Okey, jadi nombor kita darab dengan nombor. 3 darab 1/6 sama dengan 1/2. 1/2 darab 12 sama dengan 6. Okey, 6. Nombor dia 6. Okey, kita tengok pemboleh ubah dia. M kan. Jadi asas dia sama. Maka M kuasa 4 darab M kuasa 5 darab M. M yang dia tak ada simbol ni, apa-apa ni kuasa ni, maksudnya M kuasa 1. Jadi jawapannya adalah 6. M kuasa 4 tambah 5 tambah 1 sama dengan 10. Jadi 6M kuasa 10. Okey. Kemudian cikgu nak kamu cuba uji minda 1.2a. Di mana cikgu akan bagi jawapan
nantilah. Nah, bila kamu sudah buat nanti cikgu akan bagi jawapan. Okey. Kita tengok pula contoh yang lain lagi. Ada contoh lagi. Contoh 7. Ringkaskan setiap yang berikut. Okey, yang ni sebutan algebra nah. Ni kita panggil dia sebutan algebra dah. Dia ada pemboleh ubah. M kuasa 3 darab N kuasa 2 darab M kuasa 4 darab N kuasa 5. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Kita ada dua pemboleh ubah nah, M dan juga N. Okey. Untuk M, asas yang sama dia M jugalah. Jadi kita kena kumpulkan M kuasa 3 darab M kuasa 4 darab N kuasa 2 darab N kuasa 5. Jadi yang M ni, yang asas dia M ni, kita boleh tambah dia punya indeks. Okey, 3 tambah 4 darab, simbol darab ni kan, kena ada lagi darab N kuasa 2 tambah 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. Jadi jawapannya adalah M kuasa 7 darab N kuasa 7. Jawapannya adalah M kuasa 7, N kuasa 7. Simbol darab ni, bila jawapan akhir kita tak mahu dah simbol darab ni. Dia dah hilang dah sebab ini adalah pemboleh ubah. Ianya adalah sebutan algebra. Jadi kita tak mahu dia ada darab dekat tengah-tengah dia. Kalau kamu ada darab dekat tengah-tengah dia, maksudnya macam ni, jawapan kamu tu masih lagi tidak lengkap. Okey. Nanti kita kira sebagai tidak lengkap. Sebab apa cikgu kata macam tu? Sebab kalau X darab Y, kita akan tulis dia sebagai XY. Kita tak tulis darab lagi dah kat sini. Ya, kalau kamu masih lagi, kalau yang ni kamu masih lagi tulis M. Ini jawapan akhir kamu, cikgu akan tanda macam ni lah. Maksudnya tidak lengkap. Jawapan yang akhir masih ada lagi M kuasa 7, N kuasa 7. Ini jawapan yang lengkap. Okey, soalan B. Kita ada dua asas yang berlainan. 0.3 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 2 darab 0.3 darab 0.2 kuasa 5 darab 0.3 kuasa 3. Okey, kalau macam ni, kita ambil asas yang sama, kita kumpulkan. 0.3 kuasa 2 darab 0.3 kuasa 1. Ni kuasa 1 lah, yang dia tak ada tanda kuasa ni, sebenarnya ianya adalah kuasa 1. Darab 0.3 kuasa 3 darab 0.2 kuasa 2 darab 0.2 kuasa 5. Bila kita dah kumpulkan macam ni, kemudian kita boleh tambah dia punya nombor indeks. 0.3 dalam kurungan tambah dengan kuasa dengan 2 tambah 1 tambah 3. Jadi 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 6. Jadi jawapannya adalah 0.3 kuasa 6 darab dengan 0.2 kuasa 7. Okey, yang ni nombor. Bila nombor, kamu kena ada darab di tengah-tengah dia. Kena ada darab di tengah-tengah dia. Dia tak macam pemboleh ubah lah. Okey, soalan C. P kuasa 2 darab M kuasa 3 darab P kuasa 4 darab N kuasa 3 darab M kuasa 4 darab N kuasa 2. Okey, kita kumpulkan pemboleh ubah yang sama. M kuasa 3 darab M kuasa 4 darab N kuasa 3 darab N kuasa 2 darab P kuasa 2 darab P kuasa 4. Jadi asas yang sama ni, M dengan M ni, dia punya nombor indeks dia kita boleh tambah. Jadi M 3 tambah 4 darab dengan N 3 tambah 2 darab dengan P 2 tambah 4. Maka jawapannya adalah M kuasa 7, N kuasa 5, P kuasa 6. Okay, jika pemboleh ubah tak mau ada darab lagi dah. Nah, macam ni jawapan dia, mesti macam ni. Okey, D. Okey, D ni gabungan ada nombor, ada pemboleh ubah. Okey, bila ada nombor, ada pemboleh ubah, nombor kena darab dengan nombor. Tengok ni. Okey. Negatif M kuasa 4 adalah negatif 1. Dekat depan ni perkali dia adalah negatif 1. Okey, 2N kuasa 5 kita ambil 2. 3M kita ambil 3. 1/4 N kuasa 2 kita ambil 1/4. Kita darab nombor dengan nombor dulu. Kemudian pemboleh ubah dia kita kumpulkan. Yang mana sama kita kumpulkan M kuasa 4 darab M kuasa 1 darab N kuasa 5 darab N kuasa 2. Jadi jawapan yang dalam kurungan ni adalah negatif 3/2
M kuasa 5, N kuasa 7. Okey. Okey, kemudian cikgu nak kamu buat soalan 1.2b. Soalan ni. 1 A, B, C, D. Buat semua. Okey, kita tengok hukum indeks yang kedua, iaitu pembahagian. Okey, operasi bahagi sesuatu indeks. A kuasa M bahagi A kuasa N sama dengan A kuasa M tolak N. Dia punya rumus asas dia lah. Rumus umum dia. Secara generalisasi dia. Okey. Ringkaskan setiap yang berikut. Okey, contoh. Okey, 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Jadi, 5 asas dia 5. 4 tolak 2. Sebab ini adalah bahagi. Jadi, jawapannya adalah 5 kuasa 2. Okey, B. Kita tengok soalan B. Negatif 3 kuasa 4. Bahagi negatif 3 kuasa 2. Bahagi negatif 3. Okey, kemudian kita pun tulis negatif 3 dalam kurungan lah sebab dia ada negatif. 4 indeks dia nombor indeks dia 4 tolak 2 tolak 1 sama dengan 1. Okey, negatif 3 kuasa 1 sama dengan negatif 3. Ini jawapan akhir dia. Kalau kamu berhenti takat ni saja, maka tak dapatlah markah untuk jawapan akhir. Mestilah seringkas-ringkasnya 1 ni mesti kita tak payah bagi nampak dia. Okey, maksudnya 1 lah kuasa 1. Okey, soalan C. M kuasa 4, N kuasa 3 bahagi M kuasa 2N. Okey. M dengan M. Tengok ni dia kumpulkan. Okey. M dengan M. M kuasa 4 bahagi M kuasa 2 sama dengan M kuasa 4 tolak 2. Sama dengan M kuasa 2. N kuasa 3 tolak 1 jadi N kuasa 2. Inilah jawapan akhirnya. M kuasa 2, N kuasa 2. Okey, soalan D. Soalan D. 25 X kuasa 2, Y kuasa 3 bahagi 5 XY. 25 X kuasa 2, Y kuasa 3 bahagi dengan 5 X kuasa 1, Y kuasa 1. X kuasa X yang tak ada nombor ni sama dengan kuasa 1 Jadi 25 bahagi dengan 5 dulu sebab ini nombor, ni pun nombor kan. Jadi 25 bahagi 5. Operasi untuk perkali ni perkali X kuasa 2 tolak 1. Kita kumpulkan X dengan X. Jadi X kuasa 2 tolak 1. Darab dengan Y kuasa 3 tolak 1. Darab ni tak payah tulis dah lah sebab dia ni pemboleh ubah. Jadi kita tulis terus macam ni saja. Jadi jawapannya adalah 5 X kuasa 1 Y kuasa 2. Sama dengan 5 X Y kuasa 2. Okey, soalan E. 12M kuasa 10 bahagi 4M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. Okey, tengok perkali dia 12, 4. Jadi kita bahagi dulu nombor dengan nombor ni. 12 bahagi 4. Kemudian dalam kurungan kita ada M kuasa 10 bahagi M kuasa 5 bahagi M kuasa 2. Okey, 12 bahagi 4 sama dengan 3. 10 M 10 tolak 5 tolak 2. Kamu boleh buat sekali pun boleh. Nak buat ni ada buat asing-asing. Jadi 10 tolak 5 sama dengan 5. 5 tolak 2 sama dengan 3. Maka jawapan kita adalah 3M kuasa 3. Soalan F. Negatif 16P kuasa 8 bahagi 2P kuasa 5 bahagi 4P kuasa 2. Okey, ni nombor. Bahagi dengan nombor. Kemudian kamu kena bahagi lagi dengan 4 ni lagi sekali. Okey, ni dia buat satu-satu nak tunjuk dekat kamu. Sama dengan negatif 16 bahagi 2. Okey, dalam kurungan P kuasa 8 bahagi P kuasa 5. Okey, bahagi lagi. Yang ni dia salin balik semula dulu. Okey. Kemudian dia turunkan jawapan yang atas ni. Negatif 8. P kuasa 8 tolak 5 bahagi 4P kuasa 2. Kemudian kita tengok sini ada negatif 8. Sini ada 4. Jadi negatif 8 bahagi 4.
Jawapannya adalah negatif 2. P kuasa 3 tolak 2. Jadi jawapannya adalah 2, negatif 2, P kuasa 1. Di mana kuasa 1 kita akan tak tulislah. Okey, jadi negatif 2P sahaja jawapan dia. Okey, kemudian cikgu nak kamu cuba buat soalan uji minda 1.2C. Nah, buat semua ni, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Okey, cikgu akan bagi jawapan dia. Cikgu akan bagi jalan kerja dia nanti. Okey, nah. Cuba buat dalam buku.